Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan kemudaratan sifat al-ghurur dalam kehidupan manusia. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Azman, A167883. Sebagai pendahuluan, manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji ketabahan hati. Ketabahan hati memerlukan kepada hati yang bersih, yang terhindar daripada perkara yang melalaikan, supaya dapat mengharungi ujian tersebut dengan baik. Namun, ada satu sifat yang mampu merosakkan hati, iaitu sifat al-ghurur, yang mana sifat al-ghurur ini perlahan-lahan akan dikawal oleh hawa nafsu dalam diri kita. Oleh itu, setiap umat Islam bertanggungjawab untuk memerangi sifat ini daripada mengawal diri kita, dan perlulah lebih berhati-hati dan berwaspada dalam segala urusan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zain bin Muhammad Sa', bernometri A171657. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk definisi ghurur. Definisi ghurur terbagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Bahasa ialah yang pertama, gharrahu yaghurruhu ghururan, bermaksud tertipu oleh diri sendiri, ataupun ghairuhu, tertipu oleh orang lain, ataupun gharra nafsuhu yaghurruha, ataupun dia menipu atau tertipu oleh dirinya sendiri. Manakala yang kedua ialah sesuatu daripada kehidupan dunia yang membuat seseorang itu tertipu. Manakala dari segi istilah pula ialah seseorang yang merasa bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga meremehkan dan memandang rendah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Jika seseorang itu mempunyai perasaan seperti ini, bermakna dia telah terpedaya oleh perasaannya. Apakah maksud dia telah terpedaya oleh perasaannya? Maksudnya ialah orang yang terpedaya adalah orang yang belum terbuka hatinya untuk dapat menjamin pemberian petunjuk dan bimbingan terhadap jiwanya. Ia tetap dalam keadaan buta, sehingga ia pun menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan juga sebagai panduan. Al-ghurur. Yang pertama ialah tidak waspada dan muhasabah diri hingga menyebabkan bangga diri dan meremehkan orang lain. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyuruh kita sentiasa bermuhasabah diri, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan, yakni dari amal-amalnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Hajj. Yang kedua ialah berlebihan dalam agama. Orang yang kadang-kadang melaksanakan tuntutan agama secara berlebihan, dan apabila dia terlalu lama melihat orang lain melaksanakan secara sederhana, lalu dia menganggap orang lain melecehkan agama. Islam mengajar umatnya bersederhana dan tidak berlebihan dalam beribadah. Nabi pernah menegur pemuda yang beruzlah, yakni mengasingkan diri. Kamukah yang mengatakan begini dan begini? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan takut kepada Allah. Tapi aku melakukan puasa dan aku berbuka, aku solat dan aku tidur serta bernikah. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk dalam golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ialah memperdalam ilmu tanpa mempergunakannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksud, "Patutlah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berakan?" Surah Al-Baqarah ayat 44. Yang keempat, khusyuk dalam keadaan ketaatan tanpa mengingat dosa. Dalam banyak perkara, kita kadang-kadang benar dan kadang salah. Jika kita tidak sedar akan kesalahan kita, maka kita akan merasa bangga dan menyangka kita sahaja yang betul. Akhirnya kita khusyuk dalam ketaatan, tapi kita lupa akan dosa kita. Akhirnya sikap ini juga akan meremehkan orang lain dan menjadi ghurur.
Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang akan segera mendapatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Saya Muhammad Hanafi bin Osman, A169-19. Saya akan mempertentangkan kemudaratan al-wuru terhadap 4 jenis golongan. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, terdapat 4 jenis golongan, iaitu orang yang alim ulama, habib, iaitu golongan yang kuat beribadah, ahli sufi, dan golongan yang berharta. Ulama atau orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang merasa ilmu-ilmu syariah dan aqliyah yang dimiliki telah mapan, serta menyibukkan diri mereka dengan ilmu-ilmu tersebut, namun mereka lupa pada dirinya sendiri, sehingga tidak menjaga anggota tubuh mereka dari perbuatan maksiat. 2. Mereka tertipu dan terpedaya oleh ilmu yang mereka miliki. Mereka menyangka bahawa dirinya telah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Mereka yang masuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang dipenuhi perasaan cinta dunia dan mereka sendiri, serta mencari kesenangan. Yang kedua, iaitu ahli ibadat. Golongan yang rajin solatnya, membaca Al-Qurannya, hajinya, jihadnya, kezuhudannya, amal ibadahnya, sunnahnya dan sebagainya, namun tidak membersihkan hati mereka daripada maksiat-maksiat yang batin seperti riya, takabur, sujud ketika melakukan ibadah. Golongan yang kedua ialah golongan yang was-was dalam solat, sehingga menyebabkan hatinya tidak khusyuk. Mereka lebih mementingkan cara bacaan berbanding solat mereka yang berada dalam keadaan khusyuk. Yang ketiga ialah golongan ahli tasawuf atau sufi. Seseorang yang mengaku sufi tapi tidak mengikut cara ulama. Mereka berpakaian sepertinya tetapi tidak menyucikan hati mereka dari penyakit hati. Tindakan mereka yang lemah ketika bercakap dan tidak bersemangat. Namun mereka juga tidak bersemangat dalam membersihkan hati dan zahir dari dosa. Mereka ialah golongan ibahah. Yang kedua ialah golongan ibahah, iaitu menganggap apa saja boleh dilakukan. Segala syariat yang ditetapkan diketepikan, hukum-hukum yang berkait halal dan haram diabaikan. Segala larangan dan suruhan tidak dipedulikan dan dianggap mudah. Yang keempat, yang terakhir, orang yang memiliki harta dan membelanjakannya dalam kerja-kerja pembangunan yang berkaitan keagamaan. Niat sebenar mereka hanyalah untuk riya atau ujub dengan perbuatan itu sahaja. Yang kedua, golongan yang ini suka memberikan nafkah harta kepada orang fakir miskin dengan tujuan diberikan ucapan terima kasih kepada dirinya. Tambahan pula, mereka menyuruh golongan fakir miskin itu menyebarkan kertas kebaikannya dan mendapat pujian daripada orang ramai. Gerak kepada bagaimana cara untuk mengatasi sifat al-ghurur. Yang pertama adalah dengan menjaga hati dari tipu daya dunia. Seperti yang kita sedia maklum bahawa orang yang ada sifat al-ghurur dalam hati mereka ini adalah orang yang terpedaya dengan hal-hal duniawi, kerana mereka terlalu fokus dengan urusan-urusan yang ada di dunia dan mereka mengejar dunia itu secara berlebihan, dan ini akan mengakibatkan mereka rasa diri mereka itu lebih hebat daripada orang lain. Mereka rasa amal ibadat mereka lebih hebat dari orang lain kerana mereka lakukan amal ibadat mereka dengan hati yang ada rasa takabur, rasa sombong. Jadi apabila mereka rasa macam tu, mereka akan memperkecilkan usaha orang lain dalam beribadat ataupun dalam mencari harta sebagai contoh. Jadi bagaimana untuk kita mengatasi sifat ini adalah dengan mengubah pusat perhatian kita kepada urusan akhirat. Jadi orang yang mengejar akhirat ini, mereka akan berusaha sedaya upaya untuk membersihkan hati mereka daripada penyakit hati seperti al-ghurur ini, kerana mereka mengharapkan apabila hati mereka itu bersih dari penyakit ini, amalan mereka, amalan baik mereka, amalan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya adalah dengan mencari dan memantapkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini memainkan peranan yang sangat penting untuk kita mengatasi sifat al-ghurur dalam hati. Jadi antara ilmu yang dimaksudkan dalam memantapkan ilmu pengetahuan ini adalah dengan mempelajari ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagai contoh, ilmu yang berkaitan amal ibadah.
Jadi apabila seorang itu mempelajari lebih mendalam ibadah mereka, mereka akan secara tidak langsung mereka dapat menyempurnakan ibadah mereka, dan kesan daripada sempurnanya ibadah mereka, mereka dapat menghindarkan diri dan hati mereka dari perkara-perkara dan sifat-sifat yang buruk. Dan yang kedua adalah seperti ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dapat merosakkan dan menyelamatkan hati dan jiwa mereka. Jadi apabila kita tahu apa perkara-perkara yang dapat merosakkan hati kita, jadi tentu yang kita akan berusaha untuk mengikis perasaan sifat-sifat keji itu dari hati, dan kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah. Dan yang ketiga adalah meyakini tentang rahmat Allah. Jadi kita kena tahu bahawa rahmat Allah tu merupakan satu perkara yang sangat penting, kerana rahmat Allah lah yang dapat menyelamatkan seorang manusia itu. Rahmat Allah lah yang dapat membawa kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita mengharapkan ibadah kita, akan tapi dalam ibadah kita itu ada terselit rasa sombong, rasa menunjuk-nunjuk kepada orang lain, rasa takabur. Jadi sia-sia amalan yang kita lakukan, walaupun amalan yang kita lakukan itu banyak. Jadi kita kena buang rasa seperti rasa takabur, rasa sombong tu, dan mengharapkan apabila kita melakukan ibadah, kita mengharapkan yang Allah terima ibadah kita dan menjadikan kita seorang yang sentiasa rendah diri dan tawaduk dengan apa yang kita lakukan, insya-Allah. Sebagai kesimpulannya, sifat al-ghurur berkait rapat dalam kehidupan manusia. Kemudaratan daripada sifat ini boleh menjejaskan manusia. Oleh itu, umat Islam perlu saling ingat mengingati supaya tidak berlebihan di dalam urusan dunia. Tambahan pula, umat Islam perlulah memandang serius akan perkara ini kerana ia merupakan penyakit hati yang sukar untuk kita lihat. Akhir sekali, jelaslah kepada kita bahawa sifat al-ghurur ini sememangnya membawa kemudaratan dalam diri kita. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.